sebab dia nak menegakkan keadilan bagi parlimen sebab Raja James II membelakangkan parlimen. Manakala revolusi Amerika dia nak menentang penjajahan British dan revolusi Perancis dia nak buat apa? Mementingkan persamaan hak, persaudaraan dan sebagainya sehingga dia menggempur penjara Bastille. Kemudian berlaku revolusi di Asia iaitu India, China, Mesir, Turki Uthmaniyah dan Jepun. Okey, Jepun. Kesemua mereka itu adalah kebanyakannya menentang pemerintahan British kerana ada yang membelakangkan agama seperti kemudian nak menyekat ekonomi penguasaan British, manakala di Mesir dan juga Turki Uthmaniyah nak mempertahankan pemerintahan Islam dan agama Islam, manakala Jepun dia nak sekat juga kuasa British. Okey, jadi kita tengok revolusi-revolusi ini adalah tindakan manusia bagi menuntut pembelaan, mengekalkan hak, mengekalkan persamaan sama rata, mengutamakan suara rakyat, kebebasan, hak suara rakyat dan sebagainya. Okey, jadi hari ini kita akan sambung. Kamu boleh dengar kan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Sambung dengan nasionalisme di Filipina, di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara yang lain lah. So saya terangkan mengenai Filipina. Nampak tak saya punya slide? Tak cikgu. Tak cikgu. Okay. Tak, Tak cikgu. nampak? Tak nampak. Apa jap? Sebab masih lagi yang masuk. Ada yang masuk. Kita dengar je lah beberapa orang Okay. Nasionalisme di Filipina. Nampak kan? Nampak, Nampak cikgu. Dapat cikgu. Ni awak kena ingat negara yang ingin membuat revolusi, negara yang ditentang dan dia buat revolusi ialah Sepanyol kerana gerakan untuk menghapuskan penjajahan asing. Kemudian yang kedua, tuntutan Filipina menjadikan wilayah Sepanyol dan hak sama seperti bangsa Sepanyol. Tubuhkan Liga Filipina 1892 desak Sepanyol melakukan perubahan. Di dalam revolusi di Filipina ni terdapat 3 tokoh utama yang awak kena ingat, Jose Rizal, Bonifacio dan Emilia Aguinaldo. So untuk Jose Rizal ni dia tubuhkan Liga Filipina. Manakala yang lebih radikal ialah ditubuhkan oleh Bonifacio yang mana tubuhkan Katipunan untuk merdeka melalui revolusi setelah gerakan propaganda yang pertama tadi gagal dan idea disebarkan melalui akhbar Kalayan akhbar. Jadi disebarkan melalui akhbar dan juga tubuhkan satu persatuan Katipunan. Kemudian yang Bonifacio bersama Aguinaldo yang ketiga revolusioner. Yang ketiga, pimpin Katipunan lancar revolusi bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Bila dia mengambil kerjasama dengan Amerika Syarikat, mestilah ada timbal balas. Tetapi usaha mereka itu berjaya mengusir Sepanyol. Tetapi dijajah oleh Amerika Syarikat pula apabila Amerika Syarikat tidak diiktiraf pengiktirafan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo. So kalau kita tengok yang pertama ni, revolusi ini berlaku oleh 3 orang tokoh iaitu Jose Rizal, Bonifacio dan juga Emilio Aguinaldo. Saya takut silap sebut. Okey, Emilio Aguinaldo yang merupakan revolusioner. Okey, revolusioner. Okey, ketiga-tiga ini membawa perubahan yang berbeza. Yang pertama gerakan propaganda, yang kedua lebih radikal dengan menubuhkan persatuan dan akhbar Kalayan, dan yang ketiga dia bekerjasama dengan bekerjasama dengan Amerika Syarikat mengusir Sepanyol berjaya. Tetapi apa yang terjadi? Nasionalis ubah strategi guna saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Sergio Osmeño, Parti Nasional dilantik jadi ahli Dewan Perhimpunan Filipina pada 1907. Jadi pada waktu ini pendekatan kerjasama yang digunakanlah akhir sekali. Sebab bila dia nak merdeka tetapi MS
tak berkira, jadi dia terpaksa guna diplomasi, cara berbaik-baik dengan melantik ahli Dewan Perhimpunan. Setakat ni jelas nasionalisme di Filipina? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey. Kemudian nasionalisme di Myanmar. Memang kita agak laju sebab 1 jam. Okey. Nasionalisme di Filipina, di Myanmar, kalau nama lama dia Burma, adalah pertama berlaku dalam golongan kelas menengah, Sami Buddha, Takin, Siswazah dan Petani. Bila berlaku dalam ketiga-tiga kelas ni, maknanya setiap orang dia menuntut pembelaan. Okey, macam Sami Buddha ni, kelas pertengahan, bermula dengan kelas pertengahan lah baru Sami Buddha. Kelas pertengahan ni menentang British kerana British mengancam kedudukan agama Buddha. Okey, dia mengancam kedudukan agama Buddha sebab mereka ni Cikgu, ya, slide memang tak gerak tak gerak. Gerak tak? Tak. Tak. Myanmar pun tak gerak. Sekarang Myanmar ni. Masih lagi Sekarang ni kat Filipina. Kan tak nampak pula. Myanmar gerak tak? Myanmar. Dah cikgu. Dah cikgu, dah. Okey, nampak kan? Okay, dah cikgu. Nampak cikgu, nampak. Okey. Okey. Dalam Myanmar ni awak kena ingat golongan revolution tadi, nama revolusioner dia awak ingat kan? Yang ni pun awak kena ingat. Dia adalah daripada kelas menengah, Sami Buddha dan Takin. Dalam kelas pertengahan ni dia tentang British sebab dia tak nak British ancam kedudukan agama Buddha. Okey, manakala yang ketiga, Persatuan Belia Buddha diwujudkan kerana menggunakan isu kasut dan menganggap dia mencemari kesucian agama Buddha. Sebab dalam agama Buddha, mereka mementingkan keagamaan. Sami-sami itu pentingkan sangat ciri-ciri keagamaan, adat dan budaya. Jadi bila British datang, dia memasuki kuil Buddha dengan kasut. Orang-orang Myanmar ni menganggap British ni telah mencemari budaya mereka. Jadi dia tak suka dia timbulkan isu kasut ni. Okey. Kemudian Majlis Persatuan Am dan Kesatuan Burma. Majlis Persatuan Am dan Kesatuan Burma ni siapa yang buat? Kelas menengah juga Majlis Persatuan Am dan Kesatuan Burma ni siapa yang buat? Macam tadi golongan kelas kelas pertengahan tadi dia buat mengancam kedudukan agama. Kemudian ditubuhkan Persatuan Belia dan mencemari kesucian. Jadinya memperjuangkan bangsa Burma dan revolusi pelajar menuntut tubuh universiti ni golongan siapa? Takin. Takin. Golongan Takin lah sebab Siswazah Universiti. Dia nak tubuhkan universiti. Kemudian pemberontakan Sayasen dicetuskan oleh golongan Sami Buddha, sokongan petani yang terbeban dengan pelbagai cukai. Maknanya kat sini main dia adalah golongan petani. Dia tak nak kenakan pelbagai cukai. Jadi apa yang dibuat? Perlembagaan Burma pada tahun 1935 ke arah berkerajaan sendiri. Golongan Takin tubuhkan Parti Do Bama Asion, perjuangkan kemerdekaan Burma dan Dr. Bamawa memenangi pilihan raya dan 1937 dilantik sebagai Perdana Menteri. So berjayalah apa yang mereka memberontakkan. Okey, setakat ni boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Nampak nasionalisme di Indonesia? Nampak Nampak cikgu. cikgu. Vietnam tadi. Vietnam dulu Yang pertama di Vietnam ni, perjuangan dia tercetus apabila perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis. Maknanya tadi, kalau Filipina siapa yang jajah? Spanyol. Kalau Burma atau Myanmar?
British. British. Vietnam ni Perancis. Dia tak nak Perancis datang dengan mengubah apa yang mereka dah buat. Terutamanya dalam sosiopolitik berkaitan dengan sosial dan juga ekonomi. So antara pelopor dia yang revolusioner dia ialah bangsawan, golongan Penderin dan pembesar berfikiran Confucius. Apa maksud Confucius? Dia berpendidikan apa? Dia berpendidikan apa? Ada yang tamu. Kamu dah belajar dah Form 1. Tamadun Cina, Confucius. Apa Confucius? Apa dia guys, Confucius? Ada pelajar tak dapat join PKSK. Apa dia Confucius? Saya cakap dengan dinding ke ni? Malu teruk kan. Kau ada yang baik je. Ekor Ya? Falsafah. Ha? Falsafah apa? Falsafah Cina. Yelah, apa dia berkaitan dengan apa? Moral dan etika. Moral dan etika. Dia mementingkan budaya jugalah. Okey, golongan ni. Kemudian golongan intelektual, apa yang mereka buat, tingkatkan kesedaran politik dengan melakukan gerakan aktif Perancis melalui akhbar Tribune Inigen. Kalau kamu tengok, kebanyakan daripada mereka tak tubuhkan persatuan, tubuhkan akhbar ataupun dia tingkatkan ilmu-ilmu mereka dari segi ilmu keagamaan dan sebagainya lah. Dan Clofi yang mengkritik pendirasan Perancis serta tuntut hak rakyat aliran ideologi. Jadi mereka ni pada zaman dahulu dia banyak menggunakan akhbar membuat kerjasama dan persatuan lah bagi menentang golongan-golongan penjajah ni. Jadi yang keempat, bercorak revolusi iaitu menubuhkan parti Vietnam Quoc Dang Dang, nama Vietnam lah. Pemimpinnya Nguyen Tai Hoc dan komunisme Parti Komunis Vietnam pimpinan Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ni ada salah satu tempat di Vietnam lah. So ditubuhkan parti yang mana perjuangan parti ini adalah lancarkan pemberontakan. Bila pemberontakan ni macam meluahkan rasa tidak puas hati, mengusir Perancis untuk tubuhkan republik. Maknanya republik ni mereka tak nak raja. Betul? Tak ada raja, dia nak Perdana Menteri ataupun satu ketua je. Jadi Vietnam gerakan lumpuh apabila Perancis tangkap pemimpin VNQNN dan menghukum Nguyen Tai Hoc. Okey, tak berjaya lah pemberontakan mereka. Jadinya apa yang mereka buat, Parti Komunis Vietnam, Ho Chi Minh isytihar kemerdekaan republik. Jadi Demokratik Vietnam dan dilantik sebagai presiden. Okey, jadinya pertama tadi tak berjaya, VNQDD, PKV yang berjaya hapuskan Perancis ini. Vietnam Selatan berpusat di Saigon, salah satu tempat di Vietnam, masih di bawah Perancis dan Amerika Syarikat. Gerakan menentang Barat diteruskan sehingga Republik Vietnam 1976 terbentuk. Maknanya di salah satu tempat tu ada yang dikuasai oleh British dan Amerika Syarikat, kemudian mereka menentang lagi sehingga tertubuhnya republik. Okey, berjayalah Vietnam ni. Okey, jelas setakat ni? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Kalau saya laju sangat tak apa, awak boleh tanyalah kalau tak faham. So awak kena ingat golongan revolusi apa yang mereka pimpin. Okey, itu saja. Faham cikgu, faham. Okey, di Indonesia pula isu pendidikan menjadi perkara utama. Okey, sebab ramai yang tengah saya admit ni. Isu pendidikan menjadi perkara utama yang mana ubah nasib rakyat akibat dasar penjajahan Belanda. So siapa yang jajah Indonesia? Belanda. Raden Jane Kartini, pelopor perjuangan majukan pendidikan wanita. Hilang gelap terbitlah terang. Dia tubuhkan apa tu? Hilang gelap terbitlah terang. Dia tubuhkan apa tu? Buku. Okey, buku
Jadinya menggunakan buku lah. Macam tadi lebih kepada persatuan dan akhbar. Kemudian Pertubuhan Muhammadiyah, salah satu lagi pertubuhan persatuan. Gerakan lebih tersusun mempertahankan agama Islam dari ancaman sekularisme barat. Apa maksud sekular? Sekular. Sekular. Membezakan pentadbiran dan agama. Okey, jadinya dia membezakan urusan harian, urusan akhirat dengan duniawi. Dia memisahkan. Macam itulah ibaratnya. Jadi memberi ancaman kepada penduduk Islam di Indonesia lah. Jadinya gerakan lebih radikal memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita tengok kebanyakan negara-negara sebelum ni ada yang nak republik, nak tentang British, tetapi yang Indonesia ni dia lebih nak merdeka, nak membebaskan diri dia daripada penjajah lah. Jadi apa yang mereka tubuhkan? Parti Nasionalis Indonesia, PNI, dipimpin oleh Soekarno. Kalau kamu selalu dengar juga nama dia kan, salah satu pemimpin yang mempelopori revolusi lah. Macam kita punya Tok Janggut, Syarif Masahur dan sebagainya. Jadi Kongres Pemuda Indonesia ikrarnya bersumpah, sumpah pemuda menjadi tonggak nasionalis. Ni awak kena ingat, 3 asas sumpah tu dipentingkan tanah air, bangsa dan bahasa. Matlamat utama mereka masih mutlak, iaitu kemerdekaan daripada Belanda. Okey, jadi dia tubuhkan mula-mula buku Hilang Gelap Terbitlah Terang, wujud Pertubuhan Muhammadiyah dan PMI. Akhirnya mereka membuat kongres dan ikrar bersumpah. Okey, usaha-usaha PMI antaranya tidak bekerjasama langsung dengan Belanda, sebar idea melalui akhbar Banteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta lah, di kawasan-kawasan Indonesia. Soekarno menyatukan rakyat dan PMI dapat sambutan. Apa yang mereka buat, persatuan dengan rakyat diberi kerjasama yang erat. PNI gabungkan parti sedia ada seperti Kelab Pelajar Surabaya, Bumi Utama Pasudan, Syarikat Islam dan Kaum. Okey, akhirnya PPKI ialah gabungan organisasi dan parti politik Indonesia yang memperjuangkan Indonesia. Okey, jadi sebenarnya banyaklah lagi cerita tentang perjuangan Indonesia ke arah kemerdekaan, tetapi ini kita hanya belajar yang basic kenapa mereka tubuhkan revolusi. Sebab kebanyakan bab-bab kita di belakang ni, usaha-usaha kita nak merdeka Malaysia lah, sebab sejarah Malaysia kita belajar tentang Malaysia lah. Okey, setakat ni faham Indonesia? Faham. Faham cikgu. Saya nak tanya, sekejap. Nak tanya Aisyatul Farha, apa yang Indonesia punya perkara utama yang menyebabkan berlakunya revolusi? Apa matlamat dia? Pendidikan. Nak ubah nasib rakyat melalui? Buku. Melalui Pendidikan lah, ubah nasib rakyat melalui pendidikan akibat daripada penjajahan. Fatini. penjajahan Belanda. Okey, Belanda. Okey, Fatini ada tak? Ada cikgu. Okey. Kemudian yang terakhir kita belajar Thailand. Thailand ni agak berbeza sebab macam sebelum-sebelum ni kalau kita tengok mereka memang orang-orang negara itu sendiri yang melakukan revolusi dan membuat penentangan, kongres, buku, akhbar. Tetapi di nasionalisme di Thailand ni adalah satu-satunya di negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dia tidak pernah dijajah. Tetapi apa yang mereka buat? Nasionalisme mempertahankan kedaulatan negara dan tuntut pelibatan rakyat dalam pemerintahan. Okey? Mereka nak mempertahankan kedaulatan negara sajalah daripada raja-raja mereka. Okey? Contohnya apa yang mereka buat? Mereka guna hubungan baik dengan British. Okey, mereka membina hubungan baik dengan British. Kamu kena ingat ada 2 raja dalam Thailand iaitu Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Raja Mongkut ni dia buat hubungan baik dengan Barat yang mana dia laksanakan birokrasi Barat. Contohnya lantik 80 penasihat Barat, penasihat kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain, penasihat kastam dari Amerika Syarikat dan penasihat ketenteraan daripada Perancis. Okey, maknanya awak boleh lihat buku teks muka surat 31 di bawah belah kanan.
Itu yang mereka tubuhkan. Manakala peranan Raja Chulalongkorn pula ialah diteruskan oleh puteranya Chulalongkorn, iaitu Thailand menjadi negara bebas dari penjajah barat khususnya British. Okey, dijadikan negara dibebas daripada barat. Sebab ayah dia dah buat dah dasar berbaik dengan barat. Okey. Apa yang menyebabkan berlakunya nasionalisme? Ini yang paling penting di Thailand. Kelemahan Raja Vijayabrut menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik dan kerabat diraja. Kenapa? Apa yang Raja Vijayabrut ni buat? Dia memang tak ada tulis dalam buku. Kamu rasa apa dia buat? Dia bantah British. Okey. Dia bantah British lah kan, betul? Hentikan hubungan diplomatik. Hentikan Sebab dia hubungan dengan terlalu British. disebabkan sebelum-sebelum ni terlalu dia mengikut British, jadi rakyat berasa bimbang kerana Raja Vijayabrut ni mungkin mengikut British. Tetapi dalam pembacaan saya di universiti adalah salah satu sifat raja itu sendiri. Contohnya macam berlaku boros, tidak pandai mengurus kewangan dan sebagainya lah. Okey, so disebabkan sikap Raja Vijayabrut ni dia menyebabkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik dan kerabat diraja. Sebab nak senang cerita, pada waktu ini rakyat tak suka raja berkuasa mutlak. Sebab di Thailand mereka menggunakan raja. Jadi raja berkuasa mutlak. Tetapi disebabkan sifat Raja Vijayabrut tu rakyat tak suka. Sebab bila raja berkuasa mutlak, semua kuasa ke atas tangan raja. Jadi apa yang mereka buat? Antaranya dua orang revolusioner, iaitu Nai Pridi Panoyan dan Field Marshal Pipu Songgram menubuhkan Parti Rakyat serta rancarkan revolusi Thailand. Dia lancarkan revolusi Thai yang mana sistem raja berperlembagaan digantikan dengan raja berkuasa mutlak. Jap. Tapi kamu baca balik buku teks, buku teks muka surat 31, cuba baca tu. Pemerintah raja berperlembagaan diperkenalkan dengan meletakkan raja terbalik. Ayat ni tak betul Sepatutnya raja berkuasa mutlak digantikan kan? Terbalik. Betul tak? Tengok, saya yang perasan, awak. Betul cikgu. So raja berkuasa mutlak sepatutnya sini. Itulah saya pelik bila saya baca kan sebelum ni saya cakap raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak digantikan dengan raja berperlembagaan. Kalau kamu tengok, tetapi tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan Thailand yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Jadi ini macam kita lah. Kan? Betul tak? Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kita ada dua ketua. Satu yang di Pertuan Agong, satu Perdana Menteri. Samalah macam kes ni. Jadi nasionalisme diteruskan lagi. Berkisar rakyat tidak puas hati terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis dan orang Cina. Rakyat tak puas hati, jadi apa yang Pipu Songkram ni buat, meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi orang Cina dan galakkan pribumi terlibat dalam ekonomi. Jadi apa yang mereka buat, dasar bekerjasama dengan Jepun, Thailand dapat semula hak wilayah di Indochina dan negeri di utara Melayu. Setakat ni jelas. Ada lagi ke yang masuk? Ada. Setakat ni jelas tak? Kalau saya tanya boleh tak ulang? Tanyalah. Sure. Sekejap saya nak tanya. Irfan, Muhammad Irfan? Muhammad Irfan. Ya, cikgu. Okey. Kalau kamu tengok, kita dah belajar berapa nasionalisme di Asia Tenggara? Berapa negara? 5, cikgu. Sebutkan. Pertama Filipina, Burma atau Myanmar yang kedua. Ketiga Vietnam. Keempat Teks. Indonesia dan akhir sekali Thailand.
Okey, Thailand. Okey, kemudian saya nak tanya Akil Hakimi. Akil Hakimi. Alamak, tidur lagi kot. Akil Hakimi. Okey. Semua negara ini adalah pernah dijajah oleh negara-negara barat. Okey. Apakah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa asing? Thailand ke? Sebab apa? Dia hanya nak mempertahankan apa? Kalau dia, okey, dia memang tidak pernah dijajah tapi dia adalah, dia buat gerakan nasionalisme tapi sebab apa? Dia nak mempertahankan dua benda. Untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan melibatkan penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Dia nakkan kedaulatan negara itu diangkat dan rakyat terlibat dalam pemerintahan, bukan raja semata-mata. Okey, seterusnya kalau kamu tengok 4 negara tadi pernah dijajah. Sebutkan negara mana yang jajah negara siapa? Puteri Nur Izzati. Puteri Nur Izzati. Ya, cikgu. Ya, Puteri Nur Izzati. Nah, apa dia nak raja? Okey. Filipina dijajah oleh Spanyol. Okey. Myanmar dengan Myanmar Ha. Bukan dengan Burma. dijajah oleh atau Burma Ha? dijajah oleh British. Okey, kemudian Indonesia dijajah oleh Indonesia dijajah oleh Belanda. Vietnam. Vietnam dijajah oleh Perancis. Okey, betul. Okey. Dan kesemua itu membawa pelbagai isu lah. Contohnya macam di Filipina, dia membawakan isu apa Filipina? Siapa boleh jawab Filipina? Sebab dia nak hapuskan penjajahan kuasa asing lah. Manakala di Myanmar pun sama tetapi lebih-lebih kepada British ni sebab British mencemari budaya dan agama mereka iaitu isu kasut ditubuhkan. Manakala di Vietnam dia tak nak ada Perancis ni bila dia masuk dia melakukan perubahan dalam bidang sosial politik dan ekonomi. Manakala di Indonesia dia nak ubah nasib rakyat dengan pendidikan jadi dia tubuhkan beberapa parti nasional, buku dan juga menggunakan akhbar lah. Okey, jadi di Thailand dia buat cara dia ikut birokrasi barat. Antaranya dia masukkan guru-guru barat, penasihat-penasihat barat, kastam dari Amerika Syarikat, ketenteraan dari Perancis dan kewangan pelabuhan dan polis dari Britain. Okey, itu saja. Okey, seterusnya saya nak sambung dengan kesedaran. Nampak tak saya punya slide? Nampak cikgu? Sebenarnya kesedaran nasionalisme ni telah wujud lagi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kalau kita tengok semasa ancaman Siam dan British, iaitu Siam yang mana dia pernah ditawan oleh SHTI atau Francis Light. Manakala di zaman Kesultanan Melayu Melaka dia pernah dijajah oleh Portugis. Perjuangan bangsa hadapi ancaman luar terlalu banyak. Contohnya melakukan peperangan, wujudkan kerjasama dan sebagainya. Contohnya kita boleh lihat Sultan Mahmud berusaha mendapatkan Melaka kembali dan melakukan 3 kali serangan terhadap Portugis tetapi tidak berjaya. Itulah buktinya. Kemudian kalau kita tengok perjuangan Sultan Kedah pada ketika itu, kamu belajar dalam bab tingkatan 3 kalau tak silap saya. 3 ke 2? Sultan Kedah yang SHTI semua Francis Light. 3 kan? 3 tu.
Sultan Abdullah Mukarram Shah menentang syarikat India Timur Inggeris kerana pada asalnya dia menggunakan manipulasi atau tipu hela. Mula-mula dia kata nak tolong, last sekali akhirnya sebahagian daripada wilayah Kedah dan Pulau Pinang terpaksa diserahkan. Jadi pada ketika itu baginda berusaha dapatkan kembali Pulau Pinang. Okey. Kemudian kalau kita tengok perjuangan pemimpin tempatan yang biasa kita sebut tokoh-tokoh utama, okey, ataupun kita panggil jasa dan pengorbanan tokoh nasionalis. Contohnya bertempat setempat perjuangan menuntut kebebasan daripada ancaman luar. Kalau kita tengok tujuan dia adalah mendaulatkan wilayah. Kesedaran awal mendapat reaksi dan tidak balas keras daripada penjajah. Biasanya macam tokoh-tokoh terdahulu ni dia melakukan revolusi, contohnya serangan dan sebagainya, tetapi akhirnya gagal dan dimenangi oleh pihak British sebab dia lebih menggunakan teknologi kuasa meriam dan sebagainya. Contohnya kita boleh tengok penghulu Dol Said dan Tok Janggut. Paling famous kita dengar Tok Janggut, mayat dia pernah digantung terbalik dan diheret disebabkan Tok Janggut ni pernah membela nasib rakyat, terutamanya dalam bidang cukai. Kerana dia menganggap bahawa pada ketika itu British memberikan cukai yang terlalu membebankan sehingga terpaksa perjuangkan demi kepentingan negara dan bangsa. Itu maksud dia nasionalis kan, perasaan cinta dan mendalam terhadap negara dan bangsa. Seterusnya gerakan Islam. Pelopor dia adalah Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan Sheikh Said Al-Hadi. Gerakan Islam ni apa dia punya matlamat? Seorang boleh jawab? Seorang boleh jawab tak? Ya Allah, baru belajar semalam gerakan Islam dan juga Pan-Islamism. Gerakan untuk memulihkan Islam. Pemulihan Apa dia? Pemulihan Islam. Dia pemulihan Islam, iaitu dia nak mempertahankan agama Islam, mempertahankan pemerintah Islam dan agama Islam. Dan biasanya dia bertunjangkan atau berlandaskan daripada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan hadis, okey. Melalui penulisan dan akhbar, okey. Kemudian digerakkan oleh Zainal Abidin Za'bah. Za'bah ni salah satu kita panggil macam tokoh lah juga, tokoh ilmuwan, terutamanya dia terkenal dalam penulisan buku. Contohnya selain itu Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai, penulis juga Hajah Zainul Munshi, Ibu Zain dan Fatimah Yaakob. Kelima-lima mereka ini kebanyakannya memperjuangkan kemerdekaan, menindas atau menulis tindakan-tindakan British yang mencemar kedaulatan negara bangsa. Tujuan dia adalah membuka minda rakyat lah tentang isu penjajahan ni supaya rakyat boleh bekerjasama dalam menentang penjajah lah. Okey, pada zaman dulu. Kemudian pertubuhan sosioekonomi, contohnya golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Nanti kita lihat sebenarnya kita akan belajar dalam muka surat 36 dan juga 37. Contohnya berpendidikan Inggeris, contohnya Raja Chulan Raja Abdullah, berpendidikan Melayu, adanya SIT, okey, atau Maktab Perguruan Sultan Idris, okey, dan sebagainya. Contoh pelopor dia Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bostamam dan Burhanuddin Elmi. Mereka ini bukan saja menggerakkan melalui buku, macam tadi buku kan, macam ni digerakkan melalui persatuan. Melalui persatuan. So kalau kamu tengok zaman Kesultanan Melayu Melaka, zaman Kesultanan Kedah ni mereka lebih bersifat radikal dan keras. Sebab apa? Mereka melakukan peperangan. Tetapi dalam begitu juga dengan perjuangan pemimpin tempatan lah, mereka bersifat radikal dan keras, mereka menentang. Tetapi apabila tertubuhnya gerakan Islam ataupun kita panggil tokoh-tokoh ilmuwan, dia lebih kepada penulisan buku, akhbar dan sebagainya, dan akhirnya membawa kepada pertubuhan persatuan. Nanti kita akan belajar banyak, contohnya Persatuan PASPAM, Sahabat Pena, CMM dan sebagainya dalam bab-bab seterusnya. Okey, setakat ni jelas isu nasionalisme di Asia Tenggara dan apa yang menyebabkan berlakunya kesedaran nasionalis di negara kita sehingga membawa kepada beberapa pelopor dan digerakkan melalui akhbar dan
buku serta persatuan. Faham? Kamu bilang Faham cikgu. faham ke tak faham? Ada nak tanya? Faham cikgu. Ali Arida nak tanya ke? Tidak Tak. ada. Nazlan Irfan? Tak ada ke? Dania Arisha? Cikgu, Ya. saya tak faham yang Thailand. Okey, yang Thailand tu, okey, kalau kamu tengok sebelum-sebelum ni, negara-negara lain itu dia pernah dijajah oleh negara luar. Contohnya macam Perancis, Spanyol, Belanda dan juga British. Mereka jajah tu maksudnya mereka datang nak buat perubahan yang menyebabkan rakyat mereka tak suka. Tetapi Thailand tak ada. Dia tak ada negara luar datang dijajah. Tetapi apa yang mereka buat, mereka ikut pentadbiran barat, tujuannya adalah untuk menjadikan negara itu moden. Sama juga sebenarnya, tapi dia buat cara lain. Bila dia buat cara macam tu, secara tidak langsung barat ataupun British pun masuk. Contohnya jadi sebagai penasihat kewangan dan sebagainya lah. Faham? Yang raja berkuasa mutlak tu macam mana? Okey, raja berkuasa mutlak, sebelum ni memang Thailand itu dijajah oleh seorang raja. Contohnya raja pertama, Raja Chulalongkorn kan? Ibu Songkram dulu. Chulalongkorn tu Ibu Songkram. Chulalongkorn saya tengok sini. Raja Mongkut dulu baru Chulalongkorn. Okey, silap. Ibu Songkram tu di bawah Raja Bijapur. Okey. Sebab pada zaman dahulu di Thailand, kalau saya belajar pun masa di universiti, banyak raja mereka yang bersifat keborosan dan sebagainya. Jadi pada waktu itu rakyat tak nak lagi raja berkuasa mutlak. Jadi digantikan dengan raja berperlembagaan. Okey? Faham? Faham cikgu? Jadi pada waktu itu apa yang rakyat buat, rakyat tentang dengan menggunakan persatuan kan, iaitu Pipu Songkram dan Field Marshal. Pipu Songkram dan Field Marshal tu ditubuhkan persatuan dan akhirnya berjayalah dia buat satu undang-undang yang meluluskan bahawa raja perlu mengikut undang-undang, bukan sahaja berkuasa mutlak. Bila raja mengikut undang-undang, bererti macam kita sekarang ni lah, bila raja mengikut undang-undang tak semua raja boleh buat. Ada juga diambil alih oleh Perdana Menteri. Okay, faham? Jadi kan cikgu, daripada raja berkuasa mutlak ditukar kepada pentadbiran Raja berperlembagaan. Okay. Sebab apa yang golongan revolusioner siapa yang buat tu tadi? Field Marshal Nai Pridi Panoyam dan Field Marshal Pipu Songkram. Baik cikgu. Nai Pridi Panoyam, Field Marshal Pipu Songkram. Dia yang buatkan rang undang-undang kan? Betul tak? Bukan parti dan lancarkan revolusi Thailand. Okay. Yang Pipu Songkram tu buat undang-undang menyekat penguasaan Cina. Okay. Dan dalam masa yang sama, waktu Raja Bijapur memerintah tu ada penguasaan orang Cina. Jadi rakyat tak suka tu yang Pipu Songkram buat undang-undang supaya undang-undang disekat dan akhirnya raja mengikut raja berperlembagaan. Okay, faham? Faham cikgu. Ada lagi pening. Kadang-kadang saya explain pun memeningkan. Yang mereka buat tadi kedua-duanya revolusi Thailand kan. Pipu Songkram dan Nai Pridi Panoyam tu buat revolusi Thailand, tamat raja, kemudian ada pula satu lagi Cina masuk nak nyekat kuasa mereka, kuasa ekonomi. Jadi apa yang
Pipu Songkran ni buat, dia buat undang-undang mengikat kuasa tersebut. Berjaya lah maknanya revolusi mereka. Kebanyakan revolusi ini berjaya. Sama juga dengan di Malaysia nanti bukan di Malaysia, di Tanah Melayu nanti kamu tengok bab-bab seterus. Banyak dia buat pemberontakan, revolusi, tak suka dan sebagainya. Akhirnya tu yang kita dapat kemerdekaan dengan akhirnya ada rundingan di London. Okay, faham Danisha? Dania Arisha? Faham cikgu, terima kasih cikgu. Okay. So untuk seterusnya saya nak sorang-sorang baca Ini ada masa lagi 6 minit. Boleh tak? Depan ni subjek apa? Form 4? Fizik. Admit. Cikgu buat kelas tak? Admat. Cikgu buat kelas? Buat Google Meet ke offline? ikut Tak pasti situasi. cikgu. Ikut situasi. Biasanya? Biasanya Google Meet. Okay, biasanya Google Meet. Admit. Okay, tak apalah. Okay, so untuk hari ni saya takutkan saya suruh awak baca. Okay, tapi hari ni tak ada latihan. Okay, hari ni tak ada latihan. Tetapi ada kerja rumah yang mana kamu kena baca. Okay, kamu kena baca bab 2.6, 2.7 dan juga 2.8. Okay, baca 3 bab utama tu. Okay, 3 bab utama tu. 3 bab kecil, bukan utama. 3 bab kecil tu. Dan kemudian saya akan tanya soalan pada minggu hadapan. Boleh? Saya tanya soalan je. Jadi mungkin seorang-seorang saya akan panggil present kat depan ke secara random lah. 5 kelas ni. So mungkin nanti 4 H contohnya saya pilih seorang pelajar 4 H, terangkan apakah faktor kemunculan gerakan nasionalisme ada 6 daripada golongan intelektual, media cetak, peranan akhbar, sistem pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua saya terangkan siapakah intelektual Inggeris, siapakah intelektual Islam atau Melayu agama dan siapakah intelektual Melayu, macam tu. Kemudian saya tanya pula apakah kesan nasionalisme ini dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Jadi kerja rumah awak hanya saja baca berdasarkan nota yang saya berikan dalam bentuk PDF dan kemudian saya akan terangkanlah kalau kepada mana-mana bahagian tak faham. Jadinya pada minggu hadapan saya akan tetapkan sesiapa yang akan present. Ke saya nak sebut je nama sekarang? Sekarang. Ke nama ni tak datang. Sebut. Kan? Boleh. Saya tak nampak. Datang. Okey. So untuk 4 hitam dan 4 batani, get ready 2 lelaki 2 perempuan. Nanti baca bab 2.5 lah kan? Sekejap, 2 mana? Okay, so dua batani dan 2 orang hitam tu, seorang baca 3, seorang baca 3. Saya nak tetapkan dua-dua Atikah ada dalam ni tak? Dua-dua Atikah. Tak ada. Hello? Atikah di Zuhazrin dengan Atikah Hashimi. Cikgu, Atikah Zuhasrin dah pindah kelas Mukofa. Okey, Atikah Hashimi? Atikah Hashimi? Tak ada. Okay, so untuk minggu ini Aina Syafiqah ada? Ada cikgu. Amira Hana? Ada cikgu. Kan? Okey. Amira Hana, Aina Amira Hana. Ada kan? Ada cikgu.
Amira Ana dengan Aina Syafiqah nanti minggu depan terangkan muka surat 34. Okey. Kemudian yang kedua, 4 Batani. Aisar ada Aisar? Tak ada. Amirul Haziq? Saya cikgu. Okey. Amirul Haziq dengan Firzan ada? Firzan ni dua-dua kali tak datang tau. Sekejap. Nazlan Irfan. Ada tadi kan saya nampak. Okey, so pada minggu hadapan Nazlan Irfan dan Amirul Haziq. Kan saya ingat Amirul Haziq dan Nazlan Irfan terangkan muka surat 35. Okey, 35. Boleh? Boleh. Okey, 4 Razi saya nak yang selalu ada. Afzan minggu depan, minggu lepas yang 5 hari bulan 2 tu awak datang tak Afzan? Saya sentiasa datang ya. Awak tak isi kehadiran Google Form Ya ke? Tak ada? Tak isilah tu. So awak datanglah 5 hari bulan 2 kan? So untuk pada minggu hadapan, muka surat 36 dan 37 itu akan dibentangkan oleh 2 orang daripada Razi iaitu Afzan Najdi dan juga apa saya tak ingat sangat ni. Hazim bin Zainuddin. Tak? Ada cikgu. Okey, Hazim bin Zainuddin dengan Afzan Najdi akan bentangkan muka surat 36 dan 37. Okey, asyik saya je bentang. Okey, 38 dan 39. Kelas ni juga Akila Zahida ada? Tak ada. Akila Zahida tak ada. Nur Inshira? Tak ada. Maisara Irdina? Tak ada. Atira binti Khairul Hisham? Ada cikgu. Okey, Atira binti Khairul Hisham dengan Nur Husna binti Muhammad Hafiz? Tak ada. Intan Marhanis? Tak ada. Sofia Khadijah? Tak ada. Banyaknya Razi ni tak ada. Setakat awak. Zafira? Tak ada. Amna Wardina? Saya cikgu. Okey. Amna dan juga tadi Amna dan Jamia. Amna dan Atira. Amna dan Atira kan? Ya cikgu. Muka surat 38 dan 39. Cikgu. Ah. Bentang ni nanti kita orang kena bahagi 2 ke ataupun nanti sama je? Sukatilah. Maksud dia dua-dua orang nak cakap ke, seorang bentang seorang cakap ke pun boleh. Tapi kalau tak nak guna slide pun tak apa. Cakap saja. Yang penting awak baca, fahamkan dulu, terangkan ke kawan. Boleh? Okey. Boleh cikgu. Okey, kemudian muka surat 40, 41, 4 Zakali. Saya nak Azri Hafizi ada? Tak ada. Ashraf Hakim ada tadi kan? Ashraf Hakim. Ada cikgu, ada. Okey. Ashraf Hakim dengan Ahmad Al-Bakir ada tak? Tak ada. Ada. Okey. Ahmad dan juga Ashraf bentangkan muka surat 40 dan 41 pada minggu hadapan. Okey? Okey. Dan Siap cikgu, siap. 4 mukafak terangkan kesan. Okey, 4 mukafak ni. Siap. Ya. 4 mukafak ni
Saya nak Nur Ain Salsabila Saya cikgu. dan juga Atikah lah. Atikah ada? Tak ada. Atikah Rizal Hasrin tu tak ada. Cikgu, Atika tak pindah kelas kan? Dah tak pindah kelas pula dah. Okey. So kiranya Ain Salsabila dengan Arifah Syazwani ada? Tak ada. Tak ada ke? Lama juga. Atika Hashimi tadi. Cikgu, Ya. my Atika rosak. Oh, Atika Hashimi. Tak Tapi apa. dia ada je cikgu. Atika di Zuhasrin. Atika Hashimi. Atika Hashimi ada. Atika di Zuhasrin? Tak ada kan? Tak ada lah. So, Ain Salsabila ada. Dalam ni Fatini. Fatini. Boleh. Ada kan? Okay. So, Ain Salsabila dengan Fatini lah bentang. So, saya ulang. 4 hitam tadi. Siapa 4 hitam? Atika Hashimi dengan Aina Syafiqah. Betul? Betul tak? Cikgu bukan saya ke? Tu saya dengan Amirah Hana. Amir Hana dengan Aina Syafiqah. Kemudian 4 Batani tadi Amirul Haziq dan Nazlan. Betul? Betul, cikgu. Okey, 4 Razi tadi Afzan dan juga Hazim. Kemudian yang perempuannya Amna dan Atira. Betul? Betul, cikgu. Okay, Zakali pula tadi lelaki iaitu Ahmad Al-Bakir dengan Ashraf Hakim dan mukafaknya Ain Salsabila dan Fatini. Boleh? So pada minggu hadapan kita cubalah kalau boleh 1 jam tu terangkan short and smart. Macam tu lah. Short tapi bagus. Okey, kita terangkan berkaitan dengan faktor kemudian beralih kepada perkembangan nasionalisme dan kesan perkembangan nasionalisme. Okey, baiklah. Untuk hari ini saya harap awak semua jelas apa yang saya sampaikan berkaitan dengan nasionalisme di Asia Tenggara, 5 negara iaitu Filipina, Burma, Thailand, Vietnam, Indonesia dan juga Filipina, Vietnam, Indonesia, Thailand dan Burma. Okey. Kemudian kita belajar tentang kesedaran nasionalisme bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kemudian Sultan Kedah diikuti oleh pembesar tempatan contohnya Tok Janggut dan diikuti oleh pelopor-pelopor tokoh-tokoh terdahulu seperti Zakbar dan sebagainya sehingga membawa kepada gerakan pelopor melalui persatuan contohnya Burhanuddin Hilmi dan sebagainya. So nasionalisme ni dia berkaitan dengan tindakan lah sebab bila tindakan dia berkait dengan perasaan. Sebab adanya perasaan cinta dan mendalam terhadap negara dan bangsa maka tokoh-tokoh nasionalis atau pelopor-pelopor nasionalis ni sedang bangkitkan kesedaran rakyat-rakyat tentang usaha menentang penjajah. Kenapa mereka menentang disebabnya beberapa isu lah. Biasanya berkaitan dengan sosial, politik dan ekonomi. Kalau sosial dia berkaitan dengan agama, pendidikan. Kalau ekonomi dia berkaitan dengan pembayaran cukai, sekatan ekonomi yang dijalankan oleh penjajah British. Manakala politik, raja berkuasa mutlak ataupun sistem pentadbiran dicampuri oleh penjajahan British. Okey, setakat itu saja penerangan saya berkaitan dengan kelas hari ini. Jadi pada minggu hadapan dah selama beberapa minggu juga subjek ini, mata pelajaran ini dan silibus ini diterangkan oleh saya. Jadi apa kata pada minggu hadapan dipresentkan, dipersembahkan atau dibentangkan oleh para pelajar sendirilah. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Kita jumpa pada minggu hadapan hari Rabu jam. Dah berubah waktu dah berubah kan? Nanti saya hantar jadual baru semula So saya harap selepas ini sila isi link kehadiran dan sila buat pembacaan lanjut berkaitan dengan bab 2.6 sehingga 2.8. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih cikgu. Salam, terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.
Cikgu. Cikgu.